اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya bait ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min khazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang memasal insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah pagi ini untuk surau Al-Khariyah. Al-Khariyah daripada Taman Salak Jaya Salak Sos. Taman Salak Jaya Salak Sos, Kuala Lumpur. Mohon sahabat-sahabat di sana share Taman Salak Jaya sudah subuh pagi ni. InsyaAllah kita teruskan. So bukan kitab biasa, kita guna hadis, 40 hadis
40 hadis jalan ke syurga, insyaAllah. Nanti kita offline, kita guna kitab biasa, kitab Tanbihul Ghafilin, insyaAllah. Ya. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Mohon share sahabat-sahabat surau karya. InsyaAllah kita teruskan dengan 40 hadis jalan ke syurga untuk surau online, untuk surau Al-Khairiyah Taman Salak Jaya. Mohon share sahabat-sahabat di sana, insyaAllah. InsyaAllah hadis ke-8, tajuk dia mengerjakan sujud tilawah. Mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu Adam sajjadata fasajada i'tazala syaitanu yabqi yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyanna, riwayah Muslim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah, lalu mereka sujud, syaitan akan lari, menyendiri dan menangis. Syaitan berkata, alangkah celakanya manusia disuruh sujud lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Aku pernah disuruh sujud tetapi aku enggan, maka aku mendapat neraka. Ni ya, salah satu tujuan sujud tilawah, suruh kita sujud bila mendengar ayat sujud tilawah. Kan? Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW selalu membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam yang bermaksud, mukaku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudi Qur'ani bil lail sajada wajhiya lillazi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Ya. Aisyah, saya ulang balik. Aisyah radhiyallahu berkata, daripada Aisyah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah SAW selalu membaca doa ini dalam sujud tilawah pada waktu malam yang bermaksud, mukaku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Di dalam Al-Quran ada terdapat 14 tempat sujud tilawah. Sujud tilawah disunatkan kepada pembaca Al-Quran, pendengarnya, dan orang yang terdengar bacaan itu, mustami'. Hukum mengerjakannya adalah sunat, bukannya wajib. Sayyidina Umar pernah menyampaikan khutbah Jumaat dengan membaca surah An-Nahl. Apabila sampai kepada ayat yang dituntut melakukan sujud tilawah, beliau turun dari mimbar dan melakukan sujud. Para hadirin yang mendengar khutbah juga sujud bersamanya.
Kemudiannya pada hari Jumaat yang berikutnya, beliau membaca lagi ayat itu dan hadirin pun bersiap sedia untuk sujud. Sayyidina Umar berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui ayat sujud tilawah. Sesiapa yang sujud maka tindakannya itu tepat. Dan siapa yang tidak sujud maka tiada dosa atasnya." Lalu Umar radhiyallahu anhu tidak melakukan sujud tilawah. Hadis riwayat Al-Bukhari, sujud Al-Quran, nombor hadis 1027. Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah dua perkara. Pertama, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq, iaitu ayat nombor 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Sadaqallahul azim. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud. Ni, sujud tilawah ya. Yang kedua, supaya syaitan melarikan diri, sedih dan menangis dengan sujud yang kita lakukan. Syaitan kesal dengan tindakan sombongnya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya kekesalan dan penyesalan syaitan itu tidak berguna lagi. Disyaratkan kepada orang yang ingin melakukan sujud tilawah semua perkara yang disyaratkan di dalam solat itu, iaitu suci dari najis, berwuduk, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kaifiatnya, takbir berserta niat sujud tilawah, sujud kemudian duduk dan memberi salam. Di dalam sujud itu disunatkan membaca doa seperti hadis riwayat Sayyidina Tina Aisyah di atas tadi. Ya, pentingnya sujud tilawah. Ya, selalunya kita buat pada hari subuh Jumaat contohnya, bila baca surah Sajadah. Jangan salah faham, bukan 3 rakaat sembahyang subuh. Kalau orang tak tahu apa dia sujud sejadah atau sujud tilawah, dia kan kata ada rakaat baru pula. Ini sebenarnya adalah sujud tilawah. Maksudnya tak wajib tapi sunat. Dibuat memang didapati bab syurga. Ya, kata Rasulullah SAW dari hadis yang pertama tadi, apabila manusia membaca ayat yang disunatkan sujud tilawah, lalu mereka sujud, syaitan akan lari menyendiri. Syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Syaitan berkata, alangkah celakanya celakanya manusia disuruh sujud lalu mereka melakukannya, maka mereka akan mendapat syurga. Syaitan tahu bila sujud tilawah manusia itu, dialah calon ke syurga. Syaitan dah bagi tahu. Kemudian, aku pernah disuruh sujud tapi aku enggan. Syaitan mengaku pernah disuruh sujud dengan Tok Adam pun tak hendak juga. Maka syaitan mengaku aku mendapat neraka. Maksudnya syaitan sesal tak sudah, tuan-tuan. Kedegilannya tak hendak sujud, akhirnya dia mengaku dia akan jadi ahli neraka. Pasal apa? Tujuan ni tak wajib, sebenarnya sunat. Ini didalilkan dengan Sayyidina Umar waktu dia sedang baca khutbah. Pertama kali dia baca sujud tilawah dia. Minggu yang satu lagi dia jadi sunat. Baca juga surah yang sujud tu, tapi dia tidak sujud tilawah. Tujuan kita melakukan sujud tilawah adalah kerana dua perkara. Diulang balik, supaya kita tidak termasuk di dalam golongan yang dikeji Allah melalui firman-Nya dalam surah Insyiqaq ayat 21 tadi. Bila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat kepada dan sujud. Kalau seboleh-bolehnya kita sujud, yakin dengan Allah Subhanahu.
Yang kedua, untuk membuat syaitan tu melarikan diri, sedih dan menangis dengan sujud yang kita lakukan. Ya, bukan saja-saja kita sujud tilawah. Syaitan kesal dengan tindakan sombongnya dulu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya kekesalan dan penyesalan syaitan itu sudah tidak berguna lagi. Disyaratkan kepada dua orang yang menginginkan melakukan sujud tilawah, semua perkara disyaratkan di dalam solat itu, iaitu syaratnya suci daripada najis, berwuduk, menutup aurat dan menghadap kiblat. Kaifiatnya takbir berserta niat sujud tilawah, sujud kemudian duduk dan memberi salam. Di dalam sujud itu disunatkan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Aisyah tadi. Sajada wajhiya lillazi khalaqa wa syaqqa sam'a wa basarahu biwahi haulika wa quwwati wa fatabarakallahu ahsanul khaliq. Itu antaranya dibaca dalam sujud sejadah. Habis sujud tilawah, kita terus pada bab berpuasa. Hadis yang ke-9, ya. Pasal apa? Kita dah tak lama lagi nak masuk bulan puasa, dan kita sekarang pun senang-senang hati untuk berpuasa bulan Rejab. Untuk apa? Untuk kita training besok di bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan langsung tak training. Kena ada training, kena ada stamina, biar biasa perut ni berlapar. Besok di bulan Ramadan, insya-Allah tak jadi terkejut perut ni. Bimbang langsung tak berpuasa, tak pernah training. Akhirnya bila-bila tiba-tiba kita berpuasa, kita takut terkejut besok di bulan Ramadan. Bukan kita terkejut, perut kita terkejut. Kita memang lagi terkejut pasal apa? Tak dapat makan. Tu. Kita tengok hadis yang ke-9. Berpuasa, ya. An Abi Sa'idin radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaksumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalika yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Artinya, daripada Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Allah, hebatnya bulan Ramadan, hebatnya berpuasa. Ya, berpuasa memang terlalu hebat. Ya. Semalam saya sentuh kuliah subuh semalam bab puasa. Memang hebat bab berpuasa. Fadilat Ramadan ni memang terlalu hebat. Ada dalam kitab lama kita yang kita belajar selalu bab Ramadan, ya. Kita tak sampai lagi jilid kedua sebenarnya Ramadan, ya. Fadilat Ramadan. Saya ulang sikit bab Ramadan semalam, ya. Saya sentuh sikit dalam kitab Tanbihul Ghafilin bulan Ramadan, ya. Satu hadis pada Rasulullah SAW. Hai semua manusia, telah tiba kepadamu bulan yang besar dan berkat, bulan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya supaya berpuasa dengan bangun malam hanya sunat. Maka siapa yang mengerjakan yang sunat dalam bulan itu, maka sama dengan orang yang mengerjakan fardu di bulan lain. Dan siapa yang mengerjakan yang fardu di bulan itu, bagaikan 70 fardu di bulan-bulan yang lain. Ia benar, ia bulan yang sabar, sedang sabar itu pahalanya adalah syurga.
dan ia sebagai bulan bantuan bagi pertolongan dan pertolongan. Bulan ditambahkan pahala rezeki orang mukmin. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang puasa mendapat pahala bagaikan memerdekakan budak ataupun hamba, dan pengampunan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua yang mempunyai makanan untuk memberi buka orang puasa." Jawab Nabi SAW, "Allah memberi pahala itu bagi orang yang memberi buka puasa walaupun seteguk susu atau sebiji kurma atau segelas air. Siapa yang mengenyangkan orang puasa, maka diampunkan dosa-dosanya dan diberinya minum dari telaga Allah, dan minuman yang tidak akan haus sehingga masuk ke dalam syurga. Dan ia mendapat seperti pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikit pun." Ini bulan permulaan rahmat, 10 yang pertama dipanggil bulan yang rahmat, 10 yang tengah itu dipanggil pengampunan, dan akhirnya yang 10 akhir tu kebebasan kita daripada api neraka. Tu antara cerita kelebihan fadilat bulan Ramadan. Balik pada hadis tadi, diceritakan Said radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Puasa yang kualiti yang terlalu hebat. Sampai muka tu dijauhkan Allah Ta'ala daripada terkena api. Jarak dia 70 tahun. Allah, tuan-tuan, itu kena renung kita. An Sahlim ibni bin Sa'din radhiyallahu anhu. An Sahal bin Sa'di bin Sa'ad radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda, qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu min sa'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sa'imun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan. Pada hari kiamat nanti, hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memasuki pintu itu. Akan ditanya, di manakah orang-orang yang berpuasa? Lalu orang berpuasa pun bangun. Selepas mereka semua memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan itu, maka pintu itu akan ditutup. Tiada seorang pun selain mereka yang dapat masuk ke syurga melalui pintu itu. Allah, special, special punya entrance, pintu yang special untuk orang yang berpuasa sempurna. Berpuasa merupakan ibadat yang sangat besar pahalanya dan faedahnya. Ibadat lain dikurniakan pahala antara 10 hingga 700 pahala sahaja. Namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitungkan oleh makhluknya, kerana puasa itu separuh kesabaran. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffaz sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Maksudnya,
Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak mengira, tidak terkira banyaknya. Ya, saya ulang balik. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dan akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira banyaknya. Orang yang berpuasa. Ya. Berpuasa merupakan ibadat yang besar pahala dan faedahnya. Sebab tu jangan lekang tuan-tuan. Jangan lepas peluang kita. Ni tak lama lagi, tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan lebih. Hari ni dah 23 Rejab. Tinggal lagi sebulan Syakban lagi nak menghadapi Ramadan. Biar kita panjang umur, minta kepada Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Habiskan Rejab ni, habiskan Syakban, habiskan paling hebat Ramadan. Ya. Lepas tu Allah nak buat apa kita terpulang. Tapi yang penting kita dapat cukup Ramadan yang dibimbangi. Takut ini Ramadan kita yang terakhir. Mohon Allah panjangkan umur kita supaya kita boleh dapat 30 hari cukup Ramadan tersebut. Bukan puasa saja, macam-macam Allah bukakan pintu syurga. Ni katanya dalam sabda Rasulullah SAW, pahala ibadah lain dikurniakan 10 hingga 700 pahala saja. Pahala puasa Allah rahsiakan. Hanya Allah saja yang tahu. Kualiti, kuantiti, semuanya terpaksa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyak tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Kerana puasa itu separuh kesabaran Allah. Separuh pada kesabaran. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat nombor 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya mereka dengan tidak terkira banyaknya. Tu puasa orang yang sabar. Separuh kesabaran. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi perlulah juga menjaga keseluruhan anggota badan dari melakukan dosa. Itu yang kita kena jaga tuan-tuan. Bila bulan Ramadan ni, macam-macam boleh berlaku. Kena pula duduk rumah menghadap TV, menghadap handphone, menghadap macam-macam. Allah kadang-kadang rasa macam habis pahala kita. Kalau keluar lagi ke bazar, kalau keluar lagi ke shopping komplek, lagi lebur kata orang Perak. Lebur ataupun cayo. Habis. Habis kita punya pahala. Pasal apa? Salah satu pandangan kita tak terdaya. Apalagi bau makanan, apalagi terhidu makanan, apalagi bab yang merosakkan pahala kita. Bukan rosak, dibatalkan terus. Saya kata tak lupa kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ramai orang bimbang batalnya puasa. Tidak ramai orang bimbangkan batalnya pahala puasa. Boleh ingat? Ramai orang bimbangkan batalnya puasa. Takut bila ambil wuduk nak kumur tu pun bimbang. Takut dia tertelan air wuduk. Batal puasa. Tak berani nak kumur-kumur. Hati-hati yang amat sangat. Cermat betul bila nak berwuduk. Bimbang apa? Bimbang terbatalnya puasa. Tapi dia terlupa. Ramai orang tidak bimbang batalnya pahala puasa. Benda yang tak nampak. Ni, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Kena ingat, puasa bukan macam tu je. Confirm memang tujuan puasa untuk berlapar.
Tujuan puasa untuk berlapar dan dahaga. Baru confirm berpuasa. Bila dapat, bila dahaga, lemah selemah-lemahnya manusia. Bila lemahnya manusia, lembiknya manusia, tak percaya tengok tengah hari, selemah-lemahnya. Tu. Dia berhajatkan sesuatu. Apa dia? Makanan dan minuman. Bila hajatkan sesuatu pada makanan dan minuman, teringatlah dia kepada pencipta makanan, pencipta minuman. Itu tujuan puasa sebenarnya. Tu kena renung kita. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga saja, tapi perlu menjaga keseluruh anggota badan dari melakukan dosa. Orang yang berpuasa pada jalan yang Allah, pada jalan Allah ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Mereka sanggup berlapar dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh, seperti berlaku pada peperangan Badar Al-Kubra. Mereka mendapat pahala yang sangat besar, iaitu 1 hari berpuasa pada jalan Allah. Akan dijauhkan mukanya dari api neraka 70 tahun. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Tu ada syaratnya juga, ada keringanan, ada kemudahan juga. Bila hampir-hampir dah tewas dan lemah sangat, dia dibolehkan berbuka puasa. Tu sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Islam, yang sanggup berkorban nak menangkan agama Allah Ta'ala. Tu maksudnya kena renung. Waktu perang Badar ni, waktu bulan Ramadan sedang berpuasa. Bayangkan dengan panas, dengan gurun, perang pula dengan tenaga yang tengah-tengah puasa tu, macam mana agak-agak. Pintu Ar-Rayyan disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan sunat, seperti puasa Isnin dan Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Su'ah, puasa Ashura, puasa pada bulan-bulan haram, puasa Arafah, puasa nisfu Sya'ban dan sebagainya. Ar-Rayyan artinya meminum air hingga puas dan hilang dahaga. Di dunia mereka sanggup berlapar dan dahaga, maka di syurga mereka dihidangkan dengan beraneka makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sepuas-puasnya. Ni hebatnya orang yang berpuasa. Cuba renung, bukan saja-saja Allah panggil kita puasa, macam-macam puasa ada, bukan Ramadan saja, tapi inilah balasannya ialah pintu Ar-Rayyan disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan sunat. Sebab tu puasa sunat tak rugi, tuan-tuan. Bila tak buat memang kerugian besar. Walhal dia mampu nak berpuasa. Pasal apa? Dah berbulan-bulan makan, tuan-tuan. Bukan berhari-hari. Hari-hari memang confirm makan. Ni dah berbulan-bulan makan. Takkanlah tak teringatkan diri. Yang sedih ni kadang-kadang kita suka menangguh. Menangguh bab puasa. Ada yang dah start puasa dah, tapi bila sahabat mengajak makan, hari itulah ada kenduri, hari itulah ada jamuan, hari itulah ada makan tengah hari sedap. Gagal dia. Fail. Akhirnya terikut kawan, makan juga. Habis. Tangguh bab puasa sunat. Habis dah Rejab. Ni pun dah 23 Rejab. Tinggal lagi 7 hari. Lepas ni masuk Sya'ban. Terlupa masa terus berjalan. Yang sedih tu yang ganti puasa pun tak buat juga. Tangguh last minute. Rugi tak? Rugi. Yang paling hebat tu tangguh, tunda. Akhirnya dia puasa Ramadan. Kalau sampai bulan Ramadan. Kalau tak sampai, macam mana?
Puasa sunat pun tak dapat, puasa Ramadan pun tak dapat. Tangguh, dia terlupa umur dia habis. Ya, kita tahu tak umur kita? Kita tak tahu umur kita. Allah bagi peringatan macam-macam sekarang ni, pun kita tak perasan. Tu. Sebab tu janganlah, kalau dah 40, 50, 60 tu, cubalah pujuk hati kita, pujuk diri kita dengan puasa sunat. Bukan sebulan tuan-tuan, Isnin Khamis pun Alhamdulillah. Untuk buat macam mana? Untuk kita latih. Kalau latih sekarang, kita boleh tak letih besok di Ramadan. Kita ada stamina untuk menghadapi Ramadan. Sebab Ramadan tak boleh stop ibadah kita. Siang pun berpuasa, malam kita terus jalankan qiyamul-lail dan tarawih 20, 30, tak tahulah. Terpulang. Itu pun kecoh juga. Kita tarawih 8 pun kecoh, 20 pun kecoh, 10 pun kecoh. Ya, tak jadi masalah sebenarnya. Kemampuan kita sebenarnya. Tapi kena renunglah. Nikmat yang Allah bagi ni bertahun-tahun, termasuk PKP, termasuk COVID ni, kita masih lagi ada makan, masih lagi boleh minum mewah lagi, masih boleh lagi nak beraya semua. Kadang-kadang kita terlupa nikmat Allah. Takkan tiap-tiap tahun kita nak berterawih sikit macam tu aja. Malulah kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sepatutnya kita malu dengan Allah Ta'ala. Takkanlah kita nak cakap dah tua ustaz, dah tak mampu. Rugi tuan-tuan. Cuba renung, tak terdaya berdiri, duduk pun boleh. Macam-macam kemudahan. Walaupun nikmat yang kita dapat tak terlawan, tak terdaya nak lawan. Nikmat yang kita dapat sekarang ni, orang putih kata tak proportion, tak berbaloi dengan kita buat ibadah dengan Allah Ta'ala. Ni tu kadang-kadang besok kalau tak biasa dengan Quran, inilah Rejab kita biasakan dengan Quran. Besok Ramadan taklah tercanggung, tak tergagap-gagap, tak merangkak-rangkak nak baca Quran. Inilah masanya bulan Rejab. Kita sekarang bukanlah Rejab. Quran time di TV tu satu hari 4 jam. Tak cukup kita ulang, boleh tengok dalam internet, Facebook, YouTube, Instagram, semuanya diulang-ulang. Tadabbur tajwid, tadabbur taranum, semua cukup tuan-tuan. Takkan kita tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmat yang Allah bagi. Cuba renung Nabi berperang, perang tadi? Perang Badar. Tengah Ramadan, tengah berpuasa, boleh berperang Badar. Nak memperjuangkan salah satunya kitab Al-Quran, kitab Allah Ta'ala. Kalau tak perang dulu, tak tahu ke mana kitab tu, kitab Quran tu. Sekarang kita mewah dengan Quran. Buka je TV, boleh baca Quran. Pukul 12 dah ada My Quran Time. Pukul 5 ulang balik. Pukul 10 ulang lagi. Pukul 6 pagi ulang lagi. Kita boleh baca depan mata. Terus siaran langsung. Boleh ulang lagi. Zaman Rasulullah tak ada baris, tak ada titik. Berjuang sampai menang Islam. Sampai ditulis, dibukukan Quran tu 30 juzuk. Malulah kita dengan Allah, malulah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bukan puasa saja. Ramadan tu pun hebat. Pasal apa? Diturunkan Quran pada bulan Ramadan. Tu kena renung kita. Sebab Ramadan ni bukan hebat, bukan apa lagi. Bulan Ramadan itulah diturunkan ayat Al-Quran. Hebatnya bulan Ramadan tu. Banyak lagi cerita pasal kelebihan Ramadan tu. Sebab tu kita carilah jalan nak dapatkan pintu Ar-Rayyan ni disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu dan sunat. Ada puasa Isnin, puasa Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari apa dia? Puasa hari putih setiap bulan. Contohnya bulan Rejab 13, 14, 15. Ataupun 13, 14, 15 bulan Syakban. Ramadan tak boleh lah. Pasal apa? Ramadan 1 sampai 30 Ramadan.
Bulan lain semua ada 13, 14, 15. Tu. Kemudian bulan puasa sunat sebelum hari Ashura, Tasu'a. Lepas tu puasa hari Ashura. Puasa pada bulan-bulan haram. Puasa sunat Arafah sebelum raya haji. Itu pun kadang-kadang tak terdaya. Besok raya haji, ustaz, mana boleh makan, mana boleh tak puas, mana boleh puasa. Hari ni nak buat korban, padahal hari korban hari raya haji. Ni pun tangguh juga. Malu tuan-tuan kita dengan Allah Ta'ala. Dan puasa nisfu Sya'ban dan sebagainya. Bila lakukan, amalkan puasa sunat dan puasa fardu ni, Allah standbykan pintu yang dipanggil pintu Ar-Rayyan ke dalam syurga. Ya, masuk situ akan diberikan kita air yang kita minum, puas kita minum, tiada bab dahaga, hilang bab dahaga dan kelaparan. Maka di syurga mereka dihidangkan berbagai makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sepuas-puasnya. Allah, tuan-tuan, carilah jalan. Bukan Ramadan saja, puasa sunat kita lakukan. Bulan Ramadan kita teruskan. Hanya renung sikit, nak pesan sikit. Bila masuk bulan Ramadan ni, bagi tahulah sahabat-sahabat, esok tu dah puasa, petang tu Allah tengok kita sebenarnya, tuan-tuan. Waktu petang tu, sebelum maghrib tu, Allah tengok kita. Allah renung, kata Tuan Guru Ismail Kamus, nak tengoknya kita ni besok Ramadan ni, hari pertama tarawih tu, malam besok tu Ramadan, petang tu Allah renung kita tiap-tiap seorang. Kata Tuan Guru Ismail Kamus, apa dia kata? Allah renung kita. Kalau kita terus memang dah standby untuk Ramadan, petang maghrib tu, tak ada sibuk nak beli barang, nak buka puasa, tak ada sibuk. Ni kadang-kadang kita waktu petang tu lah sibuk sampai maghrib habis, tak sampai-sampai lagi masjid. Pasal apa? Sibuk membeli belah untuk persiapan Ramadan, macam nak darurat bila nak Ramadan. Kata Tuan Guru, petang tu Allah renung kita. Kalau kita dah standby dengan Ramadan, Allah renung kita dengan rahmat sebulan. Pandangan Allah Ta'ala dengan rahmat sebulan Ramadan itulah Allah renung kita dengan pandangan rahmat. Rahmat ni kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Batu siap-siapkan diri kita dengan Ramadan, perancangan kita dengan Ramadan macam mana. Janganlah kita buat makanan lagi, cukuplah. Yang lepas-lepas tu cukup. Jangan kita membazir, jangan kita melampaui batas. Allah dah bagi peringatan dengan COVID ni pun cukup hebat. Jangan langsung tak ada rasa, apa lagi kita nak tunggu dengan apa yang Allah nak bagi. Jangan. Bila Allah bagi peringatan ni, beringatlah kita supaya jangan sampai Allah bagi yang lagi hebat daripada COVID-19. Disuruh kita, dibagi kita Ramadan sampai umur kita waktu Ramadan. Janganlah sampai kita terlupa ke mana kita sebenarnya. Macam-macam Allah kan boleh buat. Cari jalanlah kita sayangkan Allah Ta'ala. Terutama dah musim Ramadan, nak masuk Ramadan ni, kita siap-siap perancangan yang terbaik untuk Ramadan itu, untuk cukup biar kita dekat terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah ingin surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika la yabu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta taghasanna bizil wajabar wa tasamna bil malakut khallazi la yamut
اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قريب وأنشر منا واهدي أولنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiun alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillah wal rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin an harami wa bi fadlan namsi wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun anshan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqa ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Wallahu khairan hafizan arhamur rahimin. Wallahu khairan hafizan arhamur rahimin. Wallahu khairan hafizan arhamur rahimin. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya ghani ya mughni ya fattah ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih pada Surau Al-Qariyah Taman Salak Jaya. Mudah-mudahan pengajian ini dapat kita jumpa lagi. Mohon kita doa biar kita dapat kuliah offline ya bulan depan insyaAllah. Mohon doakan kami sekeluarga insyaAllah di sini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ni untuk surau, untuk masjid Baitul Amin Puchong insyaAllah. Boleh tengok di Facebook Masjid Baitul Amin Puchong insyaAllah malam ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.